apa yang saya nak ceritakan kepada anda adalah selalu ramai orang cakap, Cifu boleh tak bagi saya doa yang spesifik, doa yang makbul, doa yang gini-gini. Diminta kepada saya. Ingat saya ni siapa? Ingat saya ni ulama. Ingat saya ni ustaz. Saya tak pandai. Saya tak tahu, saya pendosa. Jadi macam mana, saya pun tak tahu macam mana nak makbulkan doa anda. Tetapi ada teknik-tekniknya, ada cara-caranya yang anda boleh try, ikhtiar dengan izin Allah Ta'ala. Semoga dimakbulkan dosa-dosa dan juga dimakbulkan pahala-pahala, hajat-hajat kita dengan izin Allah Ta'ala. Okey. Yang pertama adalah anda kena tahu kenapa tengok doa kenapa tak makbul. Okey, siapa yang boleh komen tak dekat bawah? Kenapa doa tak makbul? Kenapa? Why? Why? Boleh tak komen? Kenapa doa kita ni tak makbul? Boleh tak kita nak tengok beberapa orang yang komen pas ni. Okey. Jadi saya nak kongsikan anda satu artikel ni, kita baca sama-sama. Okey. Kita baca sama-sama artikel ni. Okey. Sebab artikel ni dah apa ni? Allah. Iklan pula dah. Dia tak bagi. Sekejap, saya nak cuba delete iklan dia. Dia tak boleh nak tekan ni. Kurang asam boy betul. Okey. Okey. Allah. Buang pada muka. Ni pun ada juga. Okey, kita buang lagi. Tu dia. Okey. Besar tak? Okey, besar kan? Tak, saya nak besarkan lagi. Bila saya buat live jadi berat PC saya berat. Tungtang berat. Okey. Cuba tengok. Ada orang cakap kenapa doa tak makbul? Cuba tengok dekat Facebook. Kita banyak dosa. Kita sebab ada membuat maksiat yang lain. Terhijab. Bukan datang daripada hati. Dosa banyak. Ada blokej. Dosa penghalang rezeki dan doa makbul. Okey, tak jaga silaturahim antara adik-beradik atau mertua atau ibu bapa. Doa sambil lewa, hanya di mulut tak sampai di hati. Sebenarnya anda menjawab persoalan. Kalau anda tanya saya, cikgu boleh tak ajar saya doa, boleh tak share kepada saya doa yang makbul? Anda dah jawab dah jawapan dia. Dah ada jawapan dah. Okey, sedihnya kan, dah lama aku berdoa tapi permintaan aku tak pernah dimakbulkan. Sekejap. Dia ni website ni biasalah, dia tak bagi saya untuk highlight. Tak apalah. Okey. Tengok firman Allah dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke apa? Ayat yang ke-60. Allah berfirman apa dia? Sekejap, saya nak besarkan sikit supaya kita nampak banyak sikit. Okey, cantik besar. Okey. So Allah berfirman apa dia? Berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenalkan permohonanmu. Maksudnya also kita berdoa. Tapi kita dah berdoa ya Allah tapi tak ditunaikan. Jom kita baca hadis. Tengok Okey. Doa seseorang sentiasa akan dimakbulkan. Sentiasa akan dimakbulkan selama dia tidak berdoa untuk perbuatan dosa. Maksudnya kita janganlah doa benda-benda yang tak elok. Suami kita dah curang, ya Allah, mati katakkanlah perempuan tu. Mati katak tu boleh doa. Okey, ataupun untuk memutuskan tali silaturahim. Janganlah berdoa yang tak elok. Ya Allah, aku bencilah adik-beradik aku ni, gini. Janganlah. Janganlah. Dan tidak terburu-buru, nampak? Doa yang tidak terburu-buru pun tidak akan dimakbulkan. Doa terburu-buru. Macam ayam patut apa? Ayam patut makanan. Macam tu kan. Okey. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimasukkan terburu-buru itu?" Lalu Rasulullah menjawab, yang dimasukkan dengan terburu-buru adalah apabila orang yang berdoa itu menyatakan, "Aku telah berdoa dan aku terus berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Setelah itu ia berasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi." Riwayat Muslim. Siapa kat sini rasa macam tu? Aku telah berdoa, aku berdoa,
tapi tak dimakbul pun. Lepas tu kita pun putus asa dan kita pun tak berdoa dah. Inilah dipanggil doa yang terburu-buru. Masya Allah, subhanallah. Saya cakap ni untuk diri saya. Saya cakap ni untuk diri saya. Okey. Lagi. Cepat atau lambatnya doa itu diperkenankan oleh Allah. Tak perlulah kita nak tergesa-gesa. Tak perlulah kita nak push sangat doa tu. Okey. Mengapa doa kita ditolak dan tidak dimakbulkan? Okey, yang pertama, ini bukan dengan sepenuh hati dan tidak yakin. Kita tak yakin ke? Boleh ke? Aku selalu doa tak dapat pun. Boleh ke? Tak yakin. Tak yakin dengan diri sendiri. Tak yakin dengan doa. Okey, sebab kita tak pernah merasai miracle. Okey. Tengok Rasulullah bersabda apa dia? Hendaklah kamu berdoa kepada Allah dengan yakin yang Allah akan perkenankan doanya. Dan ketahuilah sungguhnya Allah tidak memperkenankan doa orang-orang yang berhati lalai dan alfa. Allah tidak perkenankan doa orang-orang yang berhati lalai. Saya lah tu. Dan orang-orang yang alfa. Maksudnya apa? Kita banyak dosa, tuan-tuan perempuan. Sebab itulah saya tukar metod. Untuk baca Yasin, kita bertaubat dahulu. Kalau dah tengok kat sini, sebelum kita minta dengan Allah Ta'ala, ni. Kan? Sebelum kita minta dengan Allah Ta'ala, doa kita kena taubat dulu. Sebab Allah tidak akan perkenankan doa orang-orang yang berhati lalai. Saya lah tu. Yang alfa pula. Ya Allah, ya kafi. Kafi maksud apa? Mencukupi. Tuhan yang cukup. Allah Ta'ala bagi kita cukup. Macam contoh, malam dia pair dengan siang. Perempuan dia pair dengan lelaki. Tua dia pair dengan muda. Tetapi kaya dia pair dengan apa? Kaya dia pair dengan apa? Orang cakap kaya pair dengan miskin. Salah. Kaya dia pair dengan kecukupan. Mencukupi. Cukup untuk kita. Cukup. Tak pernah pun makan batu. Faham tak? Ya kafi, ya goni. Allah tu maha kaya. Maha kaya. Ya fatah, ya Allah tu pembuka. Bukalah. Buka apa? Ya Razzaq. Yang memberi rezeki, yang melimpah ruah. Itulah yang kami letakkan dalam doa ni. Semoga kita semua dapat amalkan doa ni setiap kali kita nak buat setiap amalan. Tak kira lah kita nak baca Yasin ke, kita nak baca surah apa-apa ke, kita nak berzikir ke, kita nak solat ke, minta doa. Macam masa solat, Allahu Akbar. Ni, rasa tau, ya Allah ampunlah dosa aku, ya Allah ampunlah dosa aku, ya Allah ampunlah dosa aku. Sebut dalam hati macam tu. Jangan mulut. Batal solat kan. Sebut dalam hati, ya Allah ampunlah dosa aku, ya Allah ampunlah dosa aku, ya Allah. Korang akan rasa seronok tau, kusyuk. Sebab kita nak solat tu bukan nak duit. Kita solat tu bukan nak rezeki masuk. Kita nak solat tu bukan nak suruh Allah settle hajat kita. Tak. Kita buat solat tu sebab kita nak bertaubat kepada Allah. Saya pesan untuk diri saya. Allahu Akbar. Allah Maha Kaya. Serah diri ni. Allahu Akbar kan. Ya Allah. Cakap apa? Allahu Akbar kabira. Allah ni Maha Kaya. Walhamdulillah kathira. Sungguhnya kita, alhamdulillah. Apa ni? Segala nikmat kepada Allah. Kathira. Banyak. Alhamdulillah kathira. Wa subhanallahi bukratin. Maha suci Allah. Wa asila. Saya pun tak tahu bahasa Arab sikit. Sikit-sikit saya tahulah. Okey. Jadi, setiap kali kita duduk buat amalan, niat aku bertaubat. Buat amalan ni aku bertaubat. Kenapa? Kerana inilah dalilnya. Allah tidak akan memperkenalkan doa orang-orang yang berhati lalai. So kalau kita berdoa, solat pun lewat waktu. Solat pun sekejap. Lepas tu hati pun lalai. Duk tengok cerita lagi. Duk tengok benda-benda yang tak elok. Duk dengar benda-benda yang tak elok. Kan? Benda-benda yang berdosa. Benda-benda yang macam apa ni, melalaikan. So macam mana kita nak Allah Ta'ala makbulkan doa kita? Faham? Kita pergi lagi. Okey. Apabila hamba-Ku bertanya mengenaiku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Allah ni dekat je. Aku perkenankan orang yang berdoa. Allah akan perkenankan doa kita. Cuma kita je yang ni. Okey. Tengok. Mengapa doa kami tidak dimakbulkan oleh Allah, padahal kami selalu berdoa? Lalu Ibrahim Adham menjawab, doa tidak dimakbulkan kerana hati kamu telah buta, yakni telah mati, jauh daripada Allah. Masya Allah. Saya untuk diri saya ni, okey, ya Allah, aku tak naklah jika aku diuji barulah jumpa kamu. Aku nak sentiasa diuji ke, rasa tenang ke, rasa happy ke, sentiasa dengan kamu, ya Allah.
Macam tu. Okey, lagi-lagi kita pergi lagi. Nampak? Tidak menunaikan hak dan tanggungjawab kepada Allah. Mengaji, solat, apa semua. Ingin segera dimakbulkan doa. Ini masalah kita ni. Kita nak sangat Allah Ta'ala ni makbul doa kita cepat. Ingat Allah ni hamba kita ke? Jangan. Masalah-olah memaksa Allah. Nampak? Seolah-olah memaksa Allah untuk mengikut kehendak kita. Jangan jadikan Allah tu hamba kita. Na'udzubillah min zalik. Kita ni hamba dia. Takkanlah seorang hamba pergi jumpa dengan seorang raja, contoh. Okey, perbandingan yang tak boleh dibandingkan lah. Contoh, seorang hamba jumpa raja. Pergi cakap, "Raja, aku nak kereta. Bila nak bagi kereta kat aku?" Kuasa cakap dekat raja macam tu. "Raja, aku nak tanah. Bila nak bagi tanah kat aku?" "Lambatlah, aku dah minta banyak kali lah. Bila nak bagi?" Kuasa rasa macam mana? Agak-agak raja bagi tak? Bagi penumbuk kan? Sebab tu dengan Allah lah, lebih-lebih lagi lah. Jangan jadikan Allah ni macam hamba kita. Sikit minta habis-habis. Padahal kita ni hati lalai. Kita tak taubat kepadanya. Saya cerita cara-caranya. Sekarang ni faham ke tak apa yang saya beben ni? Saya tengah baca komen ni. Betul, Allah mempunyai benda-benda yang lain untuk kita. Kalau kita duduk anggap macam aku nak A, rupa-rupanya Allah bagi B sebab itu yang terbaik untuk kita. Belum tentu perancangan kita baik untuk Allah, tetapi confirm perancangan Allah baik untuk kita. Macam tu. Kita banyak dosa. Betul. Okey, jap, mana YouTube Hilang dah YouTube. YouTube kat sini. Okey, YouTube tak banyak sangat komen. Faham DJ Ash. DJ tu bagi. Okey. Faham Okey, kita teruskan. Banyak lagi ni. Pukul apa dah? 11.30. Pukul 12 kita habis. Boleh tak ni? Pukul 12 habis. Boleh tak? Kita ada 100.5 orang. Layan je insya-Allah. Sebab lambat lagi kita nak jumpa ni. Hari ni hari apa? Hari ni hari Sekejap saya weng sekejap. Hari ni hari Sabtu. Okey, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 5 hari. 5 hari kita tak jumpa ni. Jadi hari ni lamalah sikit. Sampai subuh boleh? Sampai subuh. Okey, sampai subuh insya-Allah. Okey, kita teruskan. Macam tadi. Okey. Allah berfirman, okey, "Janganlah kau berputus asa daripada mengharap rahmat Allah, kerana sungguhnya tiadalah yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir." Jangan putus asa. Takut-takut kita ni tergolong dalam golongan orang-orang yang macam disebutlah. Okey. So, kita pergi kat situ. Bedal bebel je cikgu, bebel yang bermanfaat untuk dakwah. Okey. So, kat situ anda faham kenapa first step kenapa doa kita tidak dimakbulkan di atas dosa-dosa kita. Saya lah tu. Dosanya sangat banyak. Dosa sangat banyak. Jadi setiap kali kita buat amalan apa-apa, nak zikir, "Ya Allah, aku berserah kepadamu, Ya Allah. Engkau nak bagi aku apa-apa, itu terbaik untuk diri aku, Ya Allah." Zikir, bersalawat, mengaji Quran, apa semua. So, mulai pada malam ni, setiap kali kita baca Yasin, kita akan baca doa selingan ini. Kita akan bertaubat selalu. Bertaubat, menangis. Lepas tu dah habis Yasin, kita akan berdoa, menangis lagi. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebab kita setiap hari buat dosa. Mana tahu daripada 100, 1000 Yasin kita baca kan, satu Allah terima, Masya Allah, syurga bagimu. Sebab kita dah tak ada dosa dah. Kalau Allah Ta'ala terima kita, Masya Allah. Seronok tak kalau kita tidak ada dosa? Seronok tak? Jadi macam kain putih, jadi macam baby. Tak ada dosa, babe. Tak ada dosa ni. Hijab ni tak ada, terbuka. Nak doa apa? Doa masuk sampai macam tu. Okey. Jadi kita kembali balik. Jadi lepas tu bila masa kita nak doa hajat-hajat kitanya? Dia cara dia macam ni. Okey. Yang pertama adalah mula-mula kita sedang buat amalan. Okey. Amalan ni sebab tu kita tengah beramal lah. Kita tengah solat, kita tengah mengaji, kita tengah baca Yasin, kita tengah berzikir apa semua. Yang ni betul-betul hati tawajuh pada Allah. Hati tu betul-betul dekat dengan Allah. Hati tu betul-betul niat supaya diampunkan dosa. Hati tu betul-betul niat supaya Allah Ta'ala ni dekat dengan kita. Terima keampunan kita, taubat kita, terima. Buat tu betul-betul dengan izin Allah Ta'ala tu, ya Allah terima sampai menangis, menghayati. Kenapa kita berdoa tidak menghayati? Sebab kita tak buat benda ni lah.
Sebab kita dah anggap dosa kita ni, kita tak ada dosa. Sebab tu kita tidak doa tu tak menghayati. Tapi apabila kita menghayati, kita rasa kita ni berdosa, pendosa, baru kita akan menghayati kau punya. Hamba ni, kalau dia rasa dia ni hamba yang betul-betul dengan tuannya, dia akan betul-betul dengan tuannya. Tapi kalau hamba yang sambil lewa, dia akan cuba untuk tikam belakang tuan dia, cakap buruk dengan tuan dia, buat kerja pun tak buat kerja sangat, tuan dia suruh buat kerja pun tak buat sangat. Itulah hamba yang bukan hamba yang betul-betul. Kita kena jadi hamba yang betul-betul kau punya masa amalan betul-betul. Betul-betul kita serah pada Allah Taala. Saya pesan untuk diri saya. Okey. Lepas kita dah amal, kita dah keluar daripada amalan kita. Maksudnya kita pergi bekerja, kita buat bisnes, kita buat kerja rumah apa semua kan. Kat situlah dipanggil zon zon ikhtiar. Kita dah masuk ke dalam zon ikhtiar. Tadi zon amalan So kita masuk zon ikhtiar. Apabila kita masuk zon ikhtiar lah, barulah kita berdoanya kita nak. Sebab kita dah bertaubat tadi. Faham tak? Yang ramai orang tak buat adalah dia tu ikhtiar, tapi dia tak ada taubat dekat amalan dia. So kalau kita tidak ada ikhtiar, macam mana? Bukan, kalau kita tidak ada taubat, macam mana kita nak make sure doa kita tu dimakbulkan? Setakat ni faham? InsyaAllah. So lepas ni, anda kena pastikan masa beramal tu fokus betul-betul lillahi ta'ala. Lepas tu, masa kita berikhtiar apa? Cari duit lah. Berikhtiar, cari. Kita macam ni tau. Kita nak settle hutang. Konsep dia macam ni. Kita nak settle hutang. Ada banyak hutang ni. Contohlah kita ambil 10,000 hutang. Kita ada 10,000 hutang. Okay, kita kat sini. Yang pertama kan, kita nak Allah Ta'ala settlekan hutang kita, betul tak? Jadi yang pertama, kita berdoa apa dia? Taubat dulu. Taubat. Lepas tu, mulalah kita sekarang, okey, sekarang ni aku di zon ikhtiar. Tadi zon amalan. Faham? Zon ikhtiar, okey. Anda nak settle hutang anda ni, anda tengah buat apa sekarang? Based on apa yang anda buat sekarang. Okey, aku tengah buat bisnes. Okey. Ya Allah, aku ada hutang 10,000 ya Allah. Tunjukkanlah aku jalan supaya dapat settlekan hutang aku. Antara jalan yang tak disangka-sangka, ataupun engkau bagi aku cikgu ke, mentor ke, customer ke, agent ke, stokis ke, HQ ke, yang sangat sesuai dengan aku. Maksudnya kita doa supaya Allah tunjuk ikhtiar. Kita nak ikhtiar ni, tapi supaya Allah tunjuk jalannya. Sebab kalau kita betul-betul buat macam ni, barulah kita akan feel. Sebab apa? Sebab kita jangan rasa yang disebabkan oleh kita lah hutang kita settle. Bukan. Allah Ta'ala yang bagi kekuatan kepada kita untuk settle hutang tu. Kita hanyalah hambanya. Kita pinjam je tubuh kita ni. Kita pinjam je tangan apa semua ni. Pinjam je. Kalau mati macam mana? Jadi dengan pinjaman inilah kita ikhtiar betul-betul untuk Allah settlekan kita punya hajat kita. Dan dalam masa sama, ikhtiar untuk hajat tu. Contoh kalau orang tu dia mencari jodoh. Kalau dia mencari jodoh, mula-mula first dia buat macam beritahu, taubat dulu. Taubat. Lepas dah taubat, okey, sekarang ni aku nak cari jodoh. Ya Allah, bagikanlah aku jodoh yang sesuai dengan diri aku. Bagilah jodoh yang boleh bimbing aku apa semua kan. Kita berdoa. Kenalah ada proses mencari. Janganlah setakat mendoa tapi tidak mencari. Itulah kena ikhtiar. Kalau kita nak ada exam, jadi kita berdoa, ya Allah, aku nak 10A SPM ni, contoh. So kita bertaubat kepada Ta'ala. Dan kita buat apa? Ya Allah, apabila kita nak pergi sekolah, kalau ada budak sekolah kat sini lah, dan kita nak pergi sekolah, kita doa, ya Allah, aku nak pergi sekolah, aku nak 10A ya Allah, supaya aku nak pergi universiti yang aku berminat dekat tempat tu. Jadi apa yang budak ni kena buat lepas dia doa? Dia pergi sekolah, dia ikhtiar. Bukannya dia pergi sekolah dia tidur, bukannya dia pergi sekolah dia ponteng. Secara teorinya, jika dia tu kuat study, maka dia akan dapat result dia, sebab dia usaha. Secara teorinya, jika dia tidak usaha, dia kuat ponteng, secara teorinya dia tak dapat pun result dia banyak macam tu. Ada setengkis je ada budak yang jenis kuat tidur, tengok-tengok dapat 10A. Setengkis je. Kita tengok majoriti secara teori lah, macam tu. Okey. Jadi sekarang ni, jika anda rasa doa anda yang tidak makbul ni, cuba korek balik, fikir balik, aku ni bila last kita bertaubat. Dengan malam ni cantik, pada malam ni kemungkinan malam Lailatul Qadar, jomlah kita sama-sama bertaubat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala terima taubat kita, dan insya-Allah dengan izin Ta'ala kita berhajat, minta hajat dengan Allah Ta'ala. Okey, kita pergi seterusnya.
Anda kena ingat, jika anda berdoa, okey, berdoa untuk makhluk. Jika anda berdoa kepada makhluk, akan ada dua benda. Contoh ya Allah, bagilah aku kaya ya Allah, supaya aku dapat settle hutang aku. Jika anda berdoa berharapkan kepada makhluk, duit itu makhluk tau. Berharap kepada makhluk, bukan berharap kepada Allah. Berharap kepada makhluk, anda dapat dua benda. Yang pertama, anda dapat apa? Kalau Allah Ta'ala izin, anda happy. Oh, happynya Allah Ta'ala dah bagilah aku kaya untuk aku settle hutang aku. Yang kedua, kalau Allah Ta'ala tak izin, Allah Ta'ala tidak makbul doa kita, kita akan cakap apa? Kita akan marah. Kita akan putus asa. Jangan putus asa. Kita akan putus asa dan kita rasa macam, aku tak nak dah. Putus asa lah. Tetapi, kalau kita betul-betul niat kerana Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala bagi, kita happy, kita sujud syukur. Seronoknya Allah Ta'ala bagi hadiah ni. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi, alhamdulillah, Allah Ta'ala tak bagi hari ni, mungkin Allah Ta'ala bagi esok. Lepas tu kalau esok tak apa, mungkin Allah Ta'ala bagi esok. Tengok-tengok Allah Ta'ala bagi dekat akhirat nanti, lagi baik. Nampak tak? Faham tak kat sini? Sebab tu jangan putus asa dan ikhtiar betul-betul. Okey, bebel lah cikgu kat dalam circle ni yang boleh ditegur each other. Kat luar sana tak ada siapa nak tegur kita. Lantak pi lah Okey. Betul. Ini adalah majlis ilmu. Ramai melekat bersama kita, mengaminkan doa-doa kita. Okey, kita pergi yang seterusnya dengan izin Allah Ta'ala, insya-Allah. Tak ada soalan sangat ni. Okey. Kebanyakan orang dia mengalami masalah-masalah yang sama. Apa dia? Ramai WhatsApp saya, ramai WhatsApp saya. Masalah kebanyakan sama je. Dan solution dia adalah sama je. Okey. Siapa kat sini? Jangan ceritalah, nanti buka aib. Nanti buka aib Okey. Siapa kat sini yang ada masalah dengan pasangan? Siapa kat sini yang ada masalah dengan adik-beradik? Siapa kat sini yang ada masalah dengan mak ayah? Okey. Ini kes yang banyak-banyak berlaku. Yang WhatsApp saya benda sama je. Dia punya skrip dia sama je. Dan saya bagi jawapan yang sama je. Saya suka diagnose tau. Contoh kalau isteri cakap, suami aku ni letak suami aku ni kena sihir. Ada orang sihir dia. Okey. Saya tak suka terus meletakkan sihir, sebab kita kena diagnose. Ni kena belajar ilmu. Kalau belajar dengan TAS, Tuan Ahmad Syahrizal, siapa kenal dia, saya punya cikgu saya, mentor saya, dia cakap kita kena guna ilmu kasyaf. Maksudnya ilmu kasyaf, nama je kasyaf. Okey, kita kena guna ilmu untuk diagnose. Kita diagnose, betul ke dia ni sihir? Tengok-tengok saja je, sebab kita benci dia, kita cakap dia kena sihir, padahal tak ada pun sihir. So jangan cepat cakap orang ni sihir, kena sihir. Contohnya, jiran saya sihir saya lah. Kenapa? Macam mana tahu dia sihir? Sebab aku dah pergi dekat Tok Bomoh. Tok Bomoh cakap jiran. Jangan kadang-kadang tak boleh percaya sangat Tok Bomoh ni. Dia kelentong je. Kita pun cakap, betul lah, aku dah cakap jiran aku. Padahal jiran tak ada pun sihir. Sebab tu jangan cepat menyihir. Okey. Jadi untuk orang yang ada masalah, okey, saya bagi masa dalam 20 minit, pukul 12 kita habis. Boleh? Bagi orang yang ada masalah keluarga dan dia berdoa, ya Allah, settlekan masalah aku, tapi tak settle. Okey. Yang pertama kena buat apa? Yang pertama kena buat macam saya cerita tadi, bertaubat. Mungkin masalah keluarga tu bermula daripada kita. Contoh mungkin macam ni. Sebab ada yang WhatsApp saya, dia sedar silap dia rupanya. Okey, dia duduk WhatsApp saya, dia cakap keburukan suami dia. Suami saya gini. Saya pun okey. Saya bagi apa dia? Okey, macam ni akak. Cara dia, saya ceritalah. Cara-cara ni akak kena buat gini. Lepas tu, tak lama kemudian baru dia sedar. Ya Allah, rupanya bukan suami aku salah, aku yang salah. Aku yang salah. Baru suami dia baik dengan dia balik. Sebenarnya kita yang salah. Okey, dia konsep dia macam ni. Masa saya cerita lah, karma pengasih tu sama je. Konsep yang sama Okey, kalau kita ada masalah dengan pasangan, ini pasangan. Okey, ini kita kan. Okey. Mula-mula sekali kita kena yang pertama macam tadi, taubat. Taubat nasuha. Taubat nasuha, minta Allah Taala tu terima taubat kita semua. Yang kedua, lepas dah taubat nasuha,
Apabila kita di lapangan ikhtiar, apabila kita dia cakap apa ni, di zon ikhtiar, apa kita kena buat? Okey. Kita kena fikir logik. Okey. Suami aku ni contoh suami ataupun isteri. Suami aku ni curang ataupun isteri aku ni curang. Fikir logik, kenapa dia curang? Kenapa dia curang? Okey. Kita buat dua andaian. Okey. Yang pertama adalah dia curang sebab apa? Sebab dia memang sifat dia curang. Okey. Yang kedua, dia curang sebab dia kurang kasih sayang. Curang sebab kurang kasih sayang. Curang sebab kurang sebenarnya. So bila kita kurang kasih sayang, dia akan mencari orang yang boleh mengisi kekurangan. Itu masalahnya. Jadi kat sini ada dua benda yang kita kena fikir bagi pasangan, tak kira lelaki ke perempuan ke, jika ada masalah dengan pasangan anda. Okey, tak kira dia curang ke, dia panas barang ke, dia ada masalah ke, ada dua benda yang kita boleh fikir saja logik. Yang pertama, sifat dia. Sifat apa? Dia ni memang daripada kecil lagi memang baran. Contoh, dia ni seorang baran, seorang pemarah. Contoh, tak kira lah isteri ke suami ke, kita ambil suami lah. Suami ni jenis baran, jenis pemarah. So kita fikir logik, betul ke dia ni memang sifat dia pemarah? Jadi kita fikir masa kita kahwin dulu, awal-awal kahwin, bukan sebelum kahwin, bertunang ke, sebelum kahwin kenal-kenal ke kan? Masa tu ada tak sifat ni? Masa awal dulu sebelum kahwin, ada tak sifat-sifat baran ni? Cuba fikir balik. Masa kahwin, fikir, sebelum kahwin, baik gila, tak ada lah barang-barang macam ni. Dengan family dia baik, dengan family dia okey. Kita fikir balik. Jadi kalau mungkin bukan sifat dia. Mungkin, kita fikir balik. Bila dia start baran? Ataupun curang? Bila dia ni curang? Bila dia ni kaki ayam, kaki perempuan? Bila? Kalau isteri pula, isteri aku ni bila dia mulai curang dengan aku? Kena fikir balik. Ada ke orang lepas kahwin esok tu dicurang? Ada ke orang macam tu? Jangan-jangan sangat-sangat jangan-jangan sekali, betul tak? Tapi orang yang curang berlaku setelah bertahun-tahun, 20 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dia kurang apa? Kurang kasih sayang. Ini saya cerita di lapangan ikhtiar. Okey. Jadi fikir balik, bila dia start curang? Rupa-rupanya suami aku start curang ketika aku start lahir anak pertama. Dia pun lama-kelamaan dia nampak asal suami aku dah lah balik lambat. Lepas tu baran-baran. Lepas tu tengok-tengok dah ada perempuan lain senyap-senyap. Fikir balik. Okey, dia jadi macam tu. Mungkin dia kurang kasih sayang dengan aku. Husband pun sama. Kenapa isteri aku buat macam ni kat aku Kenapa isteri aku dia pergi dekat lelaki lain Kenapa isteri aku pergi dekat ex lain Fikir masa kahwin dulu okey, cantik, tapi dah lama-lama jadi macam tu kita cuba letak ego kita bawah. Maksudnya kita jangan salahkan dia je, jangan salahkan isteri je, jangan salahkan pasangan je, suami je, jangan. Contoh anak kita pula. Okey, dulu anak okey, dia tak tantrum, tapi kenapa dia tantrum Fikir macam tu. Mungkin kita cakap mungkin sebab aku. Bila kita dah start bertaubat kepada Allah Ta'ala, kita akan tenang dan kita akan dapat fikir waras. Mungkin aku penyebabnya. Jadi apa solusi yang perlu kita buat? Apa solusi yang kita perlu buat? Yang pertama adalah dah taubat kan? Yang kedua, kita kena redha dan terima seadanya dulu. Ya Allah, aku redha dengan ujian yang engkau bagi kat aku. Aku redha dengan apa yang engkau bagi cabaran kat aku ni. Sebab bila kita mulai redha, menerima apa keadaan sekalipun, barulah Allah Ta'ala akan tunjuk jalan. Tapi kalau kita jenis melenting, habis api tak boleh lawan dengan api. Kita kena jadi air dulu. Tapi Sifu, saya penat lah, asyik saya je kena taubat. Dia tak buat apa-apa pun. Okey, inilah saya nak cerita yang kedua, yang seterusnya. Sempat tak? Okey, sempat insya-Allah. Okey. Jadi mula-mula kita fikir dulu. Kita fikir dia ni mungkin sebab kurang kasih sayang daripada aku. Aku mungkin tak sempat nak ni. Jadi mulai hari ini, jika anda rasa anda kurang memberi kasih sayang kepada pasangan anda, kurang kasih sayang bagi kepada suami, kurang kasih sayang bagi kepada isteri,
Mulai pada saat ni, sebelum tidur lagi, pergi peluk isteri. Pergi peluk isteri, cakap, abang minta maaf. Sebab tadi kita dah taubat dah. Kalau kita dah taubat, janganlah kita buat benda yang lain. Contoh kalau kita ni jenis baran. Kalau kita ni jenis bebe, popek kan. So, bila kita dah taubat kepada Allah, takkan kita nak buat lagi bebe kita tu? Takkan kita nak buat lagi barang kita tu? Kan? Kena taubat lagi. So, kalau kita dah rasa kita ni dah bertaubat, jangan buat lagi masalah tu. Pergilah minta maaf. Minta maaf dekat isteri, minta maaf dekat suami, minta maaf dekat pasangan. Minta maaf adalah senjata paling ampuh bagi hati manusia. Minta maaflah adalah senjata yang boleh melembutkan manusia. Minta maaf adalah senjata yang ramai orang tak pakai. Dia letak tepi je, tapi dia bawa senjata lain. Ambil kau, parang. Oh, abang kahwin dua. Parang. Kan, pinggang. Cucu pinggang. Macam tu kan. Okey. Jangan guna senjata lain, gunalah senjata minta maaf. Walaupun kita tak salah, dia yang salah. Minta maaf. Dan dia akan rasa macam, Allah, aku yang buat silap, tapi dia minta maaf. Dia akan jadi lembut. Minta maaf akan jadi lembut. So, tadi kita dah buat hablum minallah, iaitu kita berkasih sayang dengan Allah, minta maaf dengan Allah. So, kita kena buat hablum minan nas, itu berkasih sayang juga dengan manusia. Buat baik dengan manusia. So, macam mana nak buat baik dengan manusia? Minta maaf. Sebelum tidur, salam dengan husband. Sebelum tidur, salamlah dengan isteri. Cakap, yang abang minta maaf. Letak ego turun, drop. When you drop your ego, kasih sayang akan timbul. Mawaddah, syurga, ketenangan. Macam tu. Tak percaya, cuba try. Banyak kita ni ego, tak nak ngaku salah. Betul tak? Banyak kita ni selalu salahkan orang lain, selalu salahkan orang terdekat, selalu salahkan orang-orang lain. So, bermula malam ni, cuba letak diri kita, aku yang salah. Aku yang salah. Masalah datang daripada diri aku. Cuba try. Saya nasihat untuk diri saya supaya saya jadi seorang husband yang bertanggungjawab. Supaya jadi seorang husband yang tidak pemarah. Jadi seorang husband yang baik-baik dengan isterinya. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Okey. Tapi Sifu macam mana pula? Saya ni selalu dah buat taubat dah gini, tapi suami saya masih barang je. Okey. Macam ni. Caranya, gunalah ayat Yasin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Gunalah ayat Yasin ni dengan berkat dengan ayat Yasin dengan yang kita baca ni. Gunakanlah ayat Yasin ni untuk semua benda. Apa dia? Yang pertama, anda tak nak nasi. Ini saya cerita di zon ikhtiar. Kan ikhtiar. Anda tengah basuh beras kan? Basuh beras dengan air biasa lah, air pahit. Basuh. Yang last kali tu, basahan akhir, anda letak ayat Yasin, anda doa, ya Allah, dengan asbab, selawat dulu lah, selawat 3 kali. Ya Allah, dengan asbab ayat Yasin ni, lembutkanlah suami aku daripada sifat panas baran dia. Bukakanlah pintu suami aku supaya dia berkasih sayang balik dengan aku. Sama juga dengan isteri. Laki, ambillah masa memasaklah di dapur. Isteri sangat suka suami dia tolong dia dekat dapur. Saya cuba mendalami isteri saya tahu. Saya masak, saya basuh berak anak, saya mandikan anak, saya pergi hantar anak sekolah, saya buat semua. Saya cakap, ayah jangan buat sebulan, abang nak merasai apa yang anda rasa. Sangat susah tahu. Kita laki ni cakap je, alai gini. Cuba try dari serumah. Susah ni serumah ni. So bagi lelaki, bersyukurlah dapat isteri yang jaga rumah. Bersyukurlah dapat isteri yang jaga anak. Bersyukurlah dapat isteri yang layan anda dengan baik. So layanlah baik dengan isteri anda baik tu. Isteri pun bersyukurlah kalau anda dapat suami yang bercakap elok. Bersyukurlah anda dapat suami yang selalu keluar pagi balik malam sebab nak kerja, nak cari duit. Bersyukurlah. Janganlah suami balik-balik duk bebe je kerjaan. Sebab tu suami rasa stres, dia pun keluarlah kedai mamak. Di kedai mamak ada tu jumpa minah pula. Itu dia bahaya. Jangan buat macam tu. Seeloknya suami tak pergi makan kedai mamak. Dia pergi makan kedai rumah. Dekat rumah je makan. So kita buat benda yang menyebabkan suami kita happy. Sama juga dengan isteri, happykanlah, sama juga dengan suami, happykanlah isteri anda. Semoga berkasih sayang. Kita seronok, kita dah baca Yasin, kita dah baca Quran. So kita berakhlaklah dengan akhlak Quran sebagaimana Rasulullah akhlak Quran, baik dengan orang. Sebab tu Yasin ni, khafiat Yasin ni adalah memberi ketenangan. Memberi ketenangan kepada diri kita, dan kita rasa seronok dalam membuat Yasin ni. Jadi ajaklah pasangan-pasangan anda untuk buat Yasin sama-sama. Semoga dengan izin Allah Ta'ala ketenangan tu hadir dalam diri anda, dan buanglah segala masalah-masalah. Kami aim, ini aim kami. Sekarang ni alhamdulillah kita dah
Dah grup yang ke-9. 9 darab 250. Letaklah senanglah 10 grup senang. 2000 lebih ahli dalam grup dalam WhatsApp. Okey. Jadi kita nak apa dia? Kita nak meramaikan orang untuk selalu baca Yasin dan juga selalu dengar-dengarlah kita punya perkongsian lah. Okey. Daripada 2000 ni kita nak pergi pula kepada 10,000. Daripada 10,000 ni kita nak pergi kepada 100,000. Daripada 100,000 kita nak pergi kepada 1 juta. Bayangkan kalau kita dapat baca Yasin, semua 1 juta family baca Yasin. Saya tanya soalan lah. Agak-agak logik lah. Agak logik. Settle tak masalah isu penceraian. Settle tak masalah isu pergaduhan. Settle tak masalah isu suami ni baran. Settle tak masalah isu suami yang tidak bertanggungjawab. Settle tak masalah isu suami yang curang, isteri yang curang, isteri yang kayu tiga, suami yang kayu tiga. Isteri pun kayu tiga. Settle tak isu isteri yang kuat bebel. Settle tak isu suami yang kuat bebel. Settle tak isu salah faham. Sikit-sikit salah faham. Settle tak isu pergaduhan apa semua. Agak-agak kalau kita dapat 1 juta orang yang buat Yasin sama-sama, yang buat sama-sama berdoa ni, ada rasa macam mana? Cuba komen. Wife take for granted, tak jaga penampilan, asyik pakai baju kelawar je, bawang-bawang je. Hashim rasa tak perlu cantik sebab dah lama. Okey. Kalau kita rasa wife kita ni dah tak bau dah bau busuk dah, tak sama macam dulu. Dulu kurus, sekarang ni dah gemuk dah apa semua. Apa yang anda kena buat? Anda kena marah dia ke? Anda kena marah ke? Isteri dah tak macam dulu. Dulu bau wangi, cantik, make up. Dah kahwin ni serabut serabai. Anda salahkan isteri ke? Jangan salahkan isteri, salah diri sendiri. Suami bekerja, cari nafkah, belilah benda-benda yang mahal-mahal dekat isteri. Belilah perfume yang wangi. Cari, saya sendiri. Jujur saya cakap ni, ini kisah benar tau. Ini kisah benar. Okey, ini kisah benar di mana ada satu interview lah. Ada seorang perempuan ni. Dia interview kepada seorang datuk. Saya pergi ke sana untuk saya buat recording lah. Tapi perempuan ni, air bau dia kuat. Tapi saya suka air bau dia. Saya suka bau bau itu. Saya tanya dia direct. Cik, saya tanya, cik pakai air wangi apa perfume apa air wangi pula. Cik pakai perfume apa? Terkejut dia. Kenapa Tak, saya suka bau ni. Saya nak isteri saya bau macam ni. Saya happy kalau isteri saya bau macam ni. Nampak? So dia pun ambil gambar, dia pun tunjuk, okey, ni perfume saya gini. Saya pun google, oh memang mahal lah. Okey, mahal, kita beli lah. Kita beli, bagi wife kita pakai. So apa yang cakap apa tadi? Bau bawang bau Hashim apa semua kan. Sekarang dah tak bau dah. Wangi dah. Kita happy. Oh, happynya isteri aku bau wangi. Jadi salah siapa? Salah siapa yang buat kat isteri tu tak bau wangi? Salah kita lah. Okey, lagi satu. Kita nak isteri kita ni kurus. Kan, kita nak isteri kita kurus. Kita koreksi diri kita ni kurus ke tak? Kita cakap isteri kita ni bau ke tak? Contoh kalau kita isap rokok lah. Contoh lah ni, bau rokok je. Kita nak isteri kita wangi, kita bau rokok. Isteri pun menjelek. Abang ni nak ayam wangi, dia pun bau rokok. Nampak? Benda ni, janganlah cari salah isteri, cari salah kita sendiri. Isteri pun sama, jangan cari salah suami, cari salah diri sendiri. Macam tu. Okey. Contoh apa dia isteri, kita cakap, oh dulu awak ni kurus, sekarang dah kahwin apa semua, dah anak gemuk Lepas tu kita mulalah cari orang lain, cari orang kurus. Sedangkan isteri dulu dia kurus. Kan, isteri dulu dia kurus, betul tak? Kenapa kita cintakan isteri kita? Sebab waktu tu isteri lah adalah wanita yang paling cantik dekat kampung. Isteri lah adalah wanita yang paling putih, paling wangi, paling cantik, paling orang cakap disukai, digelai oleh semua remaja-remaja di kampung. Tapi kita menang. Aku menang, dapat aku hero, dapat isteri ni. Tapi apabila dia dah lahirkan anak, apabila dia dah banyak jadi kilang anak lah. Kita yang buat dia jadi kilang anak, betul tak? Yang lelaki ni kan. Kita yang buat jadi kilang anak, kasihan kat dia. Dah lah serabut nak jaga anak, lepas tu serabut nak jaga rumah, lepas tu suami pula balik bebel-bebel, serabut lagi, kasihan kat isteri kat rumah. Bagi wahai lelaki sekalian, jagalah isteri anda. So kalau dia dah gemuk dah, kita pun dah tak nampak dah, cantik dah hilang, wangi dah hilang, semua-semua yang dulu yang kita aku hero dah ke mana?
Kita pun mulailah mencari apa dah? Mencari perempuan lain ni bahaya. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita paksa ke isteri ni ambil pilih kurus sila kurus. Tak. Sebutlah elok-elok, cakap elok-elok. Jom kita pergi jogging, buang tabiat sikit. Jom kita pergi gym, lagi buang tabiat. Cuba try buang tabiat sikit. Isteri pelik. Abang nak pergi gym? Lah tapi lah dia pelik ke apa kan. Jomlah kita pergi je sama-sama. Serius ya abang? Saya tak pernah tengok abang pergi gym. Kenapa nak pergi gym? Jomlah kita kurus sama-sama. Barulah isteri seronok. Seronoknya tak pernah dia ajak aku pergi gym. Yang dia ajak aku pergi mana? Pergi tengok rim kereta. Sorry. Pergi ajak dia pergi memancing. Ikut dia je. Isteri pun rasa seronok. Kalau isteri aku rasa macam mana? Seronok tengok isteri dah kembali macam dulu. Lentik. Kita dah tak tengok orang lain lah. Jadi salah siapa sebenarnya? Salah kita. Contoh macam ni. Isteri, lambatnya. Awak ni kalau bersiap memang lambat. Suami kena ingat. Isteri ni dia nak bersiap ni 100,000 masalah dekat kepala dia. Kan? Dia kena fikir apa? Fikir anak dah mandi ke belum, pampers dah tukar ke belum, masak dah makan ke belum, dah kenyang ke belum anak ni, susu macam mana. Sebelum keluar rumah, kita keluar rumah relax je. Laki ni sekejap je, mandi, tak, settle. Sisik perfume, settle. Lepas tu duduk dalam kereta tu, relax, minum air kopi, baca surat khabar, tunggu isteri. Awak ni lambat lah. Dia tak tahu isteri dia anak 5 kan. Anak 5 nak kena settle seorang-seorang ni. Sebelum keluar ni, baju kena sama, seluar kena sama. Kan? Baju dekat luar kan. Baju apa? Baju Peppa Pig. Baju Peppa Pig. Ini Peppa Pig, semua Peppa Pig. Baju Peppa Pig. Nak kena sama punya baju. Nak kena fikir ni mandi ke tak, dah siap. Lepas tu tiba-tiba okey dah siap anak ni. Nak pergi ni, nak pergi bersiap isteri ni. Dia cakap apa? Lambat bersiap. Sedangkan dia baru nak bersiap. Dia baru nak gosok tudung dia. Dia baru nak bersiap. Suami pun dah start beber. Dia pun benci aku. Dah tak tolong aku kat rumah. Lepas tu dia beber kat aku. Itulah yang kita tak nak berlaku. Dan kita nak ada satu kefahaman. Jomlah kita sama-sama hargailah pasangan kita yang telah bersusah payah. Sebab lelaki akan diuji ketika dia senang. Tetapi isteri akan diuji ketika lelaki susah. Wahai lelaki sekalian, jika anda susah, isterilah yang akan diuji kau punya. Sebab Allah nak tengok isteri kita ni, dia bertahan tak dengan ujian kita, yang kita tengah sakit sekarang ni. Tetapi kena ingat lelaki, saya sendirilah, saya untuk nasihat diri saya sendiri, iaitu anda akan diuji ketika anda senang. Waktu anda senanglah akan datang ujian-ujian, datang dari pelbagai pihak, ujian fitnah, ujian apa-apa, perempuan datang. So berhati-hatilah. Jika anda tidak jaga isteri anda, pasangan anda, maka akan ada jarum-jarum yang akan cucuk. So mulai malam ni, jomlah kita sama-sama rapatkan balik kita dengan isteri kita, sebagaimana kita tangan kita ni dengan apa? Dengan Tok Kadi ataupun dengan ayah dia kan. Aku terima nikahnya simpulan Betty simpulan dengan mas kahwin sekian-sekian. Sah apa? Sah tanggungjawab atas kau. Sampai ke mati tanggungjawab atas kau. Kalau kau tak jaga isteri kau, sampai ke mati kau kena seksa kubur. Sampai ke mati kau akan ditanya, kenapa tak jaga isteri? Kenapa buat isteri macam ni? Kenapa barang dengan isteri? Kenapa tak bagi nafkah kepada isteri? Kenapa tak berkasih sayang kepada isteri? Kenapa buat isteri jadi macam orang gaji? Jadilah isteri tu macam permaisuri. Di mana kalau boleh, belajarlah memasak. Belajarlah basuh pinggan, belajarlah basuh rumah, belajarlah jaga anak, basuh punggung anak tu. Belajarlah duduk kat rumah tu. Memang zaman sekarang ni ramai orang dua-dua kerja. Isteri kerja, suami kerja. Takkanlah isteri penat-penat kerja, kena masak lagi, kena jaga anak lagi. So suami pun pandai-pandailah, tolonglah, sama-sama tolong. So kat situlah akan hadirnya mawaddah. Allah suka pasangan yang saling tolong-menolong. Nabi cinta kepada pasangan yang ada Allah dalam hati dia. So sama-sama lah kita sama-sama kuat beben ni. Dah pukul 12 dah. Saya harap anda dapat sesuatu tak malam ni. Macam Princess Diana, bang rokok busuk. Bang rokok memang busuk. So kalau lelaki semua cuba pelan-pelan, slow-slow tinggalkan. Sebab isteri tak suka anda bang rokok. Anda tak suka isteri bang bawang, betul tak? Kalau anda tak suka isteri anda bang bawang, isteri pun tak suka anda bang rokok. Tinggalkanlah. Spray bagi wangi-wangi bagi isteri tu rasa puas hati. Dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Jadi setakat itu saja untuk malam ni. Kita jumpa nanti perkongsian. Ini bukan kelas, ini perkongsian untuk diri saya. Sebab Ustaz pesan, Ashraf, kalau nak bagi nasihat kat orang, tengok muka sendiri. Saya tengok muka saya sendiri ni dekat live ni.
engkau nasihat dekat diri engkau sendiri, Ashraf. Jangan ada rasa pun yang engkau nasihat dekat orang. Sebab bahaya, nanti Allah akan menguji atas apa yang engkau cakap. Na'udzubillah min zalik, saya berlepas daripada benda-benda yang saya takut Allah uji atas mulut saya ni. So, saya nasihat untuk diri saya, semoga saya jadi husband yang berkualiti lah. Sebenarnya isteri saya sayang kat dia. Okey, dengan izin Allah. Okey, setakat itu saja. Mulai esok, anda bagi sesiapa yang baru join, anda boleh buat Yasin 3 kali. Okey, lama kelamaan. Okey, jap. Okey, lama kelamaan anda akan rasa giannya aku buat Yasin. Okey, dan anda rasa macam rasa macam gian dan tak boleh 3 je. So anda akan tambah lagi 4 Yasin. Dan juga Yasin ni adalah door opener, pembuka kepada amalan-amalan yang lain. Jika anda dah baca Yasin, ibarat kata anda dah baca Quran, betul tak? Yasin tu Quran. Satu Yasin 6 muka surat. Anda baca malam ni 3 Yasin, ibarat kata 6 darab 3, 18 muka surat. 18 muka surat tu ibarat kata 1 juzuk. Sebab 1 juzuk adalah 20 muka surat. Saya nak tanya soalan. Rasa seronok tak? Sebenarnya anda baru sedar yang anda sebenarnya malam ni baca 1 juzuk Quran. Seronok tak? Mungkin sebelum ni cakap susahnya nak baca satu juzuk Quran, tapi malam ni anda berjaya membaca 1 juzuk Quran. Seronok tak? Dan lepas ni insya-Allah hari Khamis ni kita akan baca 7 kali Yasin, 4 kali dan 3 kali. Yang mana 7 kali darab dengan darab dengan 4, darab dengan 6 adalah 42 muka surat bersamaan dengan apa? 2 juzuk. Hari Khamis ni kita akan baca 2 juzuk Quran. Kalau saya cakap macam tu rasa macam mana? Weh, Cikgu Ash, Cikgu Ashraf, 2 juzuk Quran kau nak baca satu hari, penatlah saya. Tapi kalau kita sebut 7 kali Yasin, dia rasa macam mana? Oh, senang je. Seronok-beronok. Anda bayangkan dengan izin Allah, kalau anda boleh baca 2 juzuk sehari Quran bersama dengan 60 juzuk sebulan, bersama dengan 2 kali khatam. 2 kali khatam sebulan. Pernah tak terbayang yang anda boleh khatam 2 kali khatam sebulan jika anda dapat amalkan 7 kali Yasin setiap hari selama 30 hari. Dan anda akan rasa seronok sebab kita baca Yasin bukan sebab kita nak benda tu, bukan sebab kita nak hajat-hajat kita, tak. Kita baca Yasin kerana kita nak Allah tu ampun dosa kita. Kita kena rapat dengan Allah Ta'ala. Lepas tu apabila kita berada di lapangan ikhtiar, baru doa. Lapangan ikhtiar tu, contoh kalau kita sakit, ya Allah aku sakit ni, ya Allah kau sembuhkanlah aku, tunjukkanlah aku jalan, tunjukkanlah aku ubat ke apa ke, doktor ke apa ke untuk sembuhkan penyakit aku. Itu di lapangan ikhtiar, di zon ikhtiar. Gitu. Faham? Tak pernah terbayang betul. Baru sedar. Dengan izin Allah Ta'ala. Okey, so setakat itu saja. Saya minta maaf jika salah silap daripada diri saya yang pendosa ni. Segala yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk of course asbab daripada diri saya sendirilah. Dengan izin, share lah mereka story di dalam grup, kerana mereka story boleh menaikkan jazbah, boleh naikkan kita rasa seronok untuk beribadah. Mereka story boleh membuatkan kita rasa macam, ya Allah seronoknya, kalau aku dah dapat hadiah, ya Allah aku cuba, ya Allah, kalau kau beri izin kepada aku pun nak hadiah juga, ya Allah. Siapa tak seronok dapat hadiah, betul tak? Okey, so setakat itu saja kita tutup kelas kepada kita pada malam ni dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.